Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Tanbihun ay hadza kalamun ati munabbihun liman ghafalahu. Bermula ini kalam perbahasan yang akan datang sebagai peringatan bagi mereka yang kelalaian. Adalah mazhab musyabbihah itu tidak menyerah, mereka itu mazhab musyabbihah. Pengetahuannya ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah Ta'ala. Mereka tak serah pada Allah Ta'ala sikit pun. Tu beza tu dah. Salah tu dia serah pada Allah Ta'ala. Mazhab musyabbihah dia tak serah, dia tak ada tafwid dah. Dia bukan mazhab mufawwidah. Jadi mazhab salah tu mazhab salaf bil fa. Nah, itu ada orang panggil tafwid. Nah, tafwid serah. Tapi fuq musyabbihah ni tidak menyerah, mereka itu mazhab musyabbihah akan pengetahuannya ayat mutasyabihat kepada Allah Ta'ala. Hanya lagu mana cara puak-puak musyabbihah? Selalu mana terus. Selalu yang ni terus pakai zahir-zahir. Pakai zahir-zahir itu ayat mutasyabihat jua. Lagu tu. Terus pakai zahir. Ya dong tangan-tangan. Tangan maklum, tangan anggota ni. Tu. Tapi tangan Tuhan tak serupa. Dah. Tu orang panggil musyabbihah tu. Bukan salaf. Jangan buat tukar dengan salah jangan. Sebab fok musyabbihah ni yang mengaku dia salaf. Jadi fok dia ni bukan salaf. Bukan salah. Tak? Bukan salafus salih. Mana Naufal tu? Naufal tu. Apa? Apa dah? Ya. Ya ke? Tak ada ayah dia tadi pun mesej apa? Ya, ayah dia mari dia. Seperti yang didatangkan dia yang ni maknanya ayat lah. Nah. Seperti ayat yang didatangkan dia yang ni ayat seperti istiwa. Qamas itu. Mereka itu yang ini mazhab musyabbihah berkata dengan makna tetap, istaqarra. Berkata musyabbihah dia kata istiwa itu dengan makna apa? Tetap. Istaqarra dan duduk, yang ini julus. Dan wajah ni atas berkata istiwa. Jadi mereka berkatakan makna wajhun tu dengan makna muka anggota. Itu. Muka badan lah. Ni ada muka, ada wajah. Demikianlah lagu tu lah. Musyabbihah. Mana ada orang panggil serah pada Allah Ta'ala. Mereka selalu terus pakai zahir-zahir ayat. Dah. Tangan maklum. Tu. Maklum apa? Tangan anggota. Muka maklum anggota. Nah, tu. Jadi tak ada serah pada Allah Ta'ala. Adapun mazhab salaf. Salafus salih ni. Mereka itu, yakni bermula mereka itu mazhab salaf
menyucikan Tuhan daripada barang yang tak layak dengan dia, dengan Tuhan. Tu mazhab salah. Cuci dulu. Mana? Tanzih dulu. Tuhan tak ada muka, dengan mana anggota. Tuhan tak ada tangan, dengan mana anggota. Tuhan tak duduk, kerana tu lazim daripada beranggota, berjisik. Nak. Tu. Cuci dulu, suci dulu. Tu orang panggil tanzih dulu. Tanzih, menyucikan Tuhan daripada barang yang tak layak dengan dia Tuhan. Dan serah. Lepas tanzih barulah tafwid. Dan serah pengetahuannya ayat tu kepada Allah Ta'ala. Dah. Serah pada Allah Ta'ala. Dah tangan bukan makna anggota tu. Ada apa makna? Wallahu a'lamu bimuradih. Itu. Tu baru serah. Bukan Tuhan ada tangan tak serupa tangan kita. Tu lain tu. Tu bukan salaf. Tu isbat dulu. Baru nafi. Salah ni dia nafi dulu. Tuhan tak ada tangan. Tu baca yadullah, tangan Allah tu. Tangan bukan anggota tubuh badan. Maha suci Allah Ta'ala beranggota. Bertubuh badan, berjisim, berjiring. Patut apa makna tangan situ? Tafwid. Serah pada Allah Ta'ala. Allah lah yang maha mengetahui apa makna. Amir ruha kama ja'at. Kita bacakan saja seperti mana yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qira'atuha tafsiruha. Dah. Baca dia tu ialah tafsir dia dah. Yakni apa? Mazhab salah ni. Ta'wil ijmali. Bila ta'wil ijmali tu? Dahulu, ini sebelum. Ta'wil ijmali dahulu, ini sebelum daripada serah, sebelum daripada tafwid. Ta'wil ijmali dulu. Ta'wil ijmali ni lah orang panggil tanzih tadi. Tu. Apa definisi ta'wil ijmali? Ambil dhabit. Ta'wil ijmali huwa, ialah sarfun nassil muhimi. Sarfun nassil muhimi, memalingkan nas yang memberi waham. Memaling an zahirihi, daripada zahirnya nas tersebut. Zahirnya apa? Al-muhali alaihi ta'ala. Al-muhali alaihi ta'ala, yang mustahil atasnya Allah Ta'ala. Tu orang panggil ta'wil ijmali. Apa ta'wil ijmali? Sarfun nassil muhimi, memalingkan nas yang memberi waham, an zahirihi, daripada zahirnya nas, zahirnya nas, al-muhali alaihi, yang mustahil atasnya Allah Ta'ala. Wa adami ta'yinil muradi fihi. Wa adami ta'yinil muradi, wa adami ta'yinil muradi minhu. Aduh. Wa adami, dan ketiadaan, ta'yini, menentukan, al-muradi, murad maksud, minhu ay minan nasi tadi, ataupun minhu min zahiri. Boleh tak? Zahirnah. Boleh? Dah. Kenapa tu? Binaan alal waqfi, kerana dibinakan di atas wakaf. Wakaf apa? Ala qawlihi ta'ala, di atas firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Itu berarti situ. Tu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wakaf situ. Wakaf situ salah. Apa? Dan tiada mengetahui akan takwilannya ayat mutasyabihat tu, melainkan hanya Allah Ta'ala. Gitu lah. Tu, itu orang panggil takwil ijmali. Kalau khalah pula, wa ma ya'lamu ta'wilallah, wa ma ya'lamu ta'wilallah. Apa tu? Apa ayat ya?
wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Gitu. Wakah di apa? Warrasikhuna fil ilm. Wakah situ. Dah tadi. Dah deh. Baik. Atau orang panggil ta'wil ijmali. Apa ta'wil ijmali? Sarfun nasil muhimi, memalingkan nas yang memberi waham. Waham ke apa? An zahirihi, daripada zahirnya nas, al muhali alaihi, benda yang mustahil atas Allah Ta'ala. Tapi wa adamit ta'yini muradil wa adamit ta'yinil muradi minhu, tapi ketiadaan menentukan maksud murad dengan daripada zahir ayat nah tadi. Tu orang panggil ta'wil ijmali. Jadi ta'wil ni bukan orang panggil tahrif. Kerana Fok Wahabi, Fok Musyabbihah, Mujassimah ni dia kata ta'wil ni tahrif ubah ayat Quran. Lah. Berat ubah ayat Quran ni. Jauh tu ta'wil dengan tahrif tu beza. Dia kata ta'wil ni tabdil, tahrif. Tak betul tu, salah. Nah. Lain dua tu. Mana ada ubah ayat Quran. Jadi ingat, salaf ta'wil ijmali. Jangan kata salah tak ta'wil, salah tak ta'wil. Tu bukan salaf, tu salah. Faham tak? Tak ta'wil salah lah. Tu. Paling kurang ta'wil ijmali. Mana salaf ta'wil ijmali? Tangan, bukan tangan makna anggota tubuh badan. Tu tengok. Bila kata tangan tu bukan makna anggota tubuh badan, boleh faham tak? Boleh faham tak? Tangan bukan anggota tubuh badan, boleh faham? Boleh faham? Tak boleh maka kata tu lepas tu apa makna? Wallahu a'lamu bimuradi. Baru serah. Tanzih qabla tafwid. Atau tafwid ba'da tanzih. Serah selepas daripada takwil ijmali tadi. Tanzih tu orang panggil takwil ijmali. Baik. Tu. Maka pada lafaz istiwa itu kata salaf. Lagu mana salah kata? Salah. Tertinggi itu maklum. Maklum tu bukan maklum tinggi. Orang panggil tinggi tunjuk. Tinggi. Al-istiwa maklum. Tinggi tu maklum dia kata. Ada juga orang tafsir gitu. Dia hurai perkataan Imam Malik kan? Orang kata al-istiwa maklum. Dia kata istiwa tu maklum. Apa tinggi? Tinggi lawan bagi rendah. Gila gitu. Tu bukan maklum itu. Maklum disebut dalam Quran itu. Maklum tu diketahui. Telah kita maklum dah dalam Quran ada sebut. Al-yad maklum. Mana? Dalam Quran ada sebut yadullah biaidina khalaqtu biadai. Disebut orang panggil lafaz tu maklum dalam Quran sebut. Bukan maklum tu maklum. Tangan ni maklum ni. Salah faham gitu. Nanti akan hurai belakang tu. Ada lagi banyak lagi. Ya bahas baik siapa lain ni. Kerana apa maklum? Tengok. Kerana disebut dia akan tertinggi itu di dalam Quran. Maklum disebut dalam Quran. Itu maksud maklum situ. Bukan maklum tinggi. Tinggi mana tengok? Hidin dengan aiman kecil mana tinggi? Mana tinggi? Tu tinggi maklum. Habah mu tinggi mana gitu. Tu maklum orang panggil tinggi makhluk. Tinggi makhluk mustahil atas Allah Ta'ala. Tu bukan tinggi makna gitu. Maklum sini, maklum disebut dalam Quran. Tak boleh kita kata tak ada ayat Quran tak sebut istiwa. Tu berat sangat lagu tu. Tak ada yadun, tak ada. Tak ada dalam Quran tak sebut yadun. Lepas tu ubah nak kata dia yadun. Kereta Allah gitu. Boleh? Tu baru tahrif. Ini bukan tahrif. Sebut yadullah. Tangan tu tangan lah. Tu tangan. Tangan apa makna? Tangan tu maklum disebut dalam Quran gitu. Tangan apa makna? Bukan tangan makna anggota. Tu tak faham tu. Sebab tangan ni segera faham ialah anggota tubuh badan. Faham tak? Kau orang panggil tangan ni. Panggil tangan ni. Bodoh lu ni tangan ni. Inilah tangan. Tangan ni ialah bukan. Kenapa mustahil Allah? Tu. Patut apa makna? Tu wa adamit ta'yinil muradi minhu. Tidak menentukan apa makna-makna tangan. Kerana makna hakiki bagi tangan tu anggota. Makna majazi dia banyak. Salah tak tentu mana-mana makna. Tafwid.
Serah pada Allah. Allah lah yang faham apa makna tangan situ. Tangan anggota bukan. Gitu. Dah. Ada juga kata tak boleh terjemuh tangan. Tak boleh terjemuh tangan, nak terjemuh apa? Kereta. Yadullah ni kereta gitu. Kita boleh terjemuh gitu. Bawa wadah pula bahasa Arab gitu. Tetapi ada sungguh ulama yang kata tak boleh terjemuh tu atas dasar Saddul Ba. Barangkali tepat ulama fatwa gitu tu tepat tu berat benar mujassimah tu baik tak? Jadi tak boleh terjemuh tu tak berapa sahih kau tersebut. Terjemuh boleh. Meletak makna tu tak boleh. Baik tak? Meletak makna tangan tu anggota. Yadun maklum. Inilah yadun maklum anggota tu badan. Jadi Tuhan beranggota. Lagu mana tangan? Kaif dia tu di majhul. Tu tak boleh tu. Tu mujassim musyabbihah. Salah bukan gitu salah. Salah Tuhan tak ada tangan. Gitu. Tak ada tangan. Tak ada tangan apa? Tak ada tangan anggota. Tahu Quran sebut yadullah. Yadun situ bukan makna tangan anggota. Apa tahu makna? Wallahu a'lam. Gitu. Baik tak? Itu lain. Itu salah dengan salah. Gitu. Tengok. Kerana disebut akan dia tertinggi itu di dalam Quran. Tetapi bukan dengan makna duduk. Bukan makna julus dan tetap istaqarrah, tidak. Dan tidak kita mengetahui akan hakikat tertinggi itu. Tinggi lagu mana? Wallahu a'lam. Tu salah. Tinggi boleh tunjuk, tinggi ada lawan bagi rendah, tu bukan salah, tu salah. Tu tinggi makhluk dia panggil. Tinggi hak bahasa baru tu. Lepas tu tinggi hak tak ada lawan bagi rendah. Tinggi hak tak boleh tunjuk. Tinggi ke mana? Tak reti. Tak reti tu serah. Serah pada Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala jua mengetahuinya hakikat. Maka lafaz tetapi. Maka lafaz tetapi tadi tu. Mana tetapi? Mana tu? Tetapi bukan dengan makna duduk. Tu. Maka lafaz tetapi bukan dengan makna duduk itu ialah dikatakan takwil ijmali. Tu takwil ijmali. Maka jadilah takwil ijmali itu berlaku pada salaf dan khalaf. Khalaf pun sama juga. Tangan apa makna tangan? Bukan makna tangan anggota. Sama kan dengan salah ni? Khalaf sama ke? Bezanya apa? Khalaf ni pula menentukan mana-mana makna majazi yang layak, yang patut bagi Allah Ta'ala dengan kaedah bahasa Arab. Tu lagi akan sebut. Tidak berselisih antara keduanya salah dengan khalaf. Hanya yang diselisih itu diberi takwil, diri takwil tafsili jua. Tu. Diri takwil tafsili tu hak diselisih ya. Takwil ijmali sepakat. Maka nyatalah bagi kita bahawasanya bila dikatakan tidak takwil semata-mata utuh. Hai. Ada orang tafsir tangan tu dengan kekuasaan mana tu ustaz. Tu takwil tafsili tu orang panggil khalaf. Khalaf. Ahli sunnah ya kak. Tunggu habis dulu, tak habis lagi ni. Hanya yang diselisih itu diberitahu. Maka nyatalah jelaslah bagi kita bahawasanya bila dikatakan tidak takwil semata-mata, maka ialah mazhab musyabbihah. Jadi bila kata tak ada takwil, baca ayat Quran, baca tu ayat-ayat ni kita terima zahir saja. Tak ada takwil. Tuhan ada tangan, ada lah tangan Tuhan. Tuhan tangan Tuhan lagu mana? Comel tak macam tangan mung lah. Tu orang panggil mazhab musyabbihah tu. Bukan salah tu, bukan salaf. Salah. Mazhab salah. Salah sesat. Dan bila dikatakan takwil ijmali jua, takwil ijmali mana? Tuhan tak ada tangan, Tuhan tak ada muka, Tuhan tak duduk. Bukan makna tinggi dengan makna duduk, tetap. Lepas apa makna? Serah pada Allah atau mufawwidah. Maka ialah mazhab salaf. Itu mazhab salaf. Dan bila dikatakan takwil tafsili, apa makna takwil tafsili? Yakni dengan menentukan tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan tu makna murad. Seperti merentah. Tu. Istaula pada istiwa. Dan za pada wajhun. Ilah tu banyak lagi lah. Yadun bimaknal qudrah. Itu. Maka ialah mazhab
khalaf. Apa makna ta'wil tafsili? Ambil dhabit sikit. Ta'wil tafsili huwa, ialah sarful lafzi an ma'nahu zahiri. Sarful lafzi, memalingkan lafaz, an ma'nahu, daripada maknanya lafaz, az-zahiri, yang zahir, al-muhali alaihi ta'ala, yang mustahil di atas Allah Ta'ala, ila makna, kepada makna, yahtamiluhu, yang ditanggung akan dia akan makna. Idza kana, apabila adalah al-muhtamalu, tu muhtamal, mana makna yang ditanggung tu, allazi muwafiqan bil kitabi was sunnati, yang muwafaqah dengan Quran dan sunnah. Makna muhtamal tu, muhtamal tu panggil makna majazi lah tu, faham tak? Kita kata yadun contoh. Yadun tu tangan. Makna hakiki apa? Yadun. Tangan makna hakiki apa? Anggota tubuh badan, faham tak? Tangan tu juga ada makna majazi, faham tak? Mana? Makna milik, makna kuasa, makna perintah, makna apa? Puak. Ia belaka tu. Gi atas kaki tangan kita. Atas kaki tangan kita kecek gitu tu kaki tangan bomba tak lagi ke? Kaki tangan bomba, kaki tangan lagi tu. Berat mung kata ni. Atas berkata tanah di ujung kampung tu jangan ganggu. Tanah tu 2 ekar tu dalam tangan saya dah. Dalam tangan saya. 2 ekar dalam tangan saya ni. Tangan ni. Bodoh lah cakap kita dah tu ni. Tangan ni bodoh lalu. Tu orang panggil apa tu? Makna majazi. Jadi khalaf menentukan mana-mana makna majazi yang layak, yang muwafaqah dengan Quran dan sunnah. Itu. Dia ada dhabit dia. Pendeknya, kesimpulannya, takwil itu ialah perkara yang mesti, yang wajib. Takwil ni wajib. Yang kata tak wajib takwil, kepala bapak mu kata. Takwil ni wajib. Wajib nak takwil. Cuma takwil berapa? Ada kalanya takwil dengan takwil ijmali juga. Takwil ijmali macam salah dia. Tuhan tak ada tangan dengan makna anggota. Tuhan tak ada muka dengan makna anggota. Boleh ulas sekali lagi makna tafsil, tak sempat dhabit. Sekali lagi saya ulas dah. Huwa sarful lafzi an ma'nahu zahiri al-muhali alaihi ta'ala ila makna yahtamiluhu idza kana al-muhtamalu alladhi muwafiqan bil kitabi was sunnati. Tak dhabit, tak sempat, nanti ulang balik. Kata ni, nanti video ni boleh ulang balik. Dhabit lah kakak anak. Ada kalanya takwil dengan takwil ijmali juga sahaja. Itu seperti salaf, kebanyakan salaf. Bukan semua salaf ke? Kebanyakan salaf. Maka ialah mazhab salaf. Maka ialah kebanyakan mazhab salaf. Itu. Macam Imam Malik, mazhab salaf, tapi ada juga dia takwil tafsili. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Imam Malik takwil waja'a amru rabbika. Tengok, datang oleh perintah daripada Tuhan engkau. Itu. Dan ada kalanya takwil dengan tafsili, yakni takwil tafsili tadi. Yakni selepas takwil ijmali, takwil pula secara terperinci, mana menentukan mana-mana makna majazi yang layak bagi Allah Ta'ala. Itu. Iaitu takwil tafsili menentukan tujuan. Ini tujuan begini bagi lafaz yang maklum dibicara itu. Mana lafaz istiwa, yadun, wajhun, ya. Maka ini ialah kebanyakan mazhab khalaf. Habis itu kebanyakan nabuh itu. Sebab ada juga duduk di zaman khalaf tu pakai cara mazhab salaf. Maka kedua-duanya mazhab salaf dan khalaf ni, mazhab ini ittifaq kedua, ittifaq orang sepakat. Ittifaq keduanya mazhab salaf dan khalaf atas takwil ijmali tu. Dalam bab takwil ijmali,
ittifaq, sepakat. Serta i'tiqad akan suci Tuhan daripada barang yang sifat yang tak layak bagi Tuhan itu. Hanya berkhilafnya dengan salah khalah ni, khilaf mana? Pada takwil tafsili jua. Khilaf tu bukan bergocoh ke apa, tak. Salaf, kebanyakan salah, diam. Tak usah nak gilajak secara terperinci. Amiruha kama ja'at, qira'atuha tafsiruha, gitu ya. Nah, tak usah lanjut dalam bahas lagi. Tak apalah zaman tu zaman molek. Nah, tak kacau. Nah, tapi mazhab khalah oleh kerana zaman kacau dah. Nah, zaman orang-orang sesak amat, karut-karut amat. Maka kerana tu di takwil tafsili. Itu. Kalau tidak takwil langsung, itu. Seperti mazhab musyabbihah itu tetaplah membawa kepada mumasalah. Apa mumasalah? Iaitu menyamai Tuhan dengan makhluk, iaitu menyamai itu jirimnya Tuhan dan tak lepasnya, yakni berhajat, tak lepas mana berhajatnya Tuhan daripada makhluk Tuhan. Apa makhluk Tuhan situ? Iaitu arasnya, arah Tuhan. Jadi kalau Tuhan duduk atas arah, bermakna Tuhan berhajat dekat aras. Berhajat. Kalau nak tengok tafsir Ar-Rahman Al-Arsyis Istawa ni sedap. Nah, nanti dia duduk bawah sedap abelak tadi ni. Baca Tafsirul Kabir. Oi. 12 jalan Imam Fakhruddin Ar-Razi, 12 kalau lebih pada 12 tak ingat dah. 12 turuk dah, turukud dilalah. Wajah istidlal, kata Tuhan mustahil duduk meletak atas aras. Satu je hak saya boleh faham kat ni. Gapo Syekh Fakhruddin Ar-Razi bedah dalam kitab dia tafsir tu. Dia kata kalau Tuhan duduk atas aras, bermakna arah ke Tuhan hak maha tinggi sungguh. Arah ke Tuhan hak maha tinggi. Saya lah ni ngawak, mana tinggi saya ngawak? Mana tinggi saya duduk ngawak duduk? Tinggi saya tinggi awak tinggi saya tak? Tinggi saya sungguh ke tinggi sebab saya duduk atas kursi ni? Siapa hak tinggi sungguh? Saya ke kursi? Awak naik atas KLCC ya? Biasa naik KLCC? Tak pernah naik? Biasa? Tadi hanggup, lepas tu duduk pula. Awak nasa hanggup? Biasa naik? Tak biasa naik? No. Berat formu, tak biasa naik KLCC? No. Oh, berat? Allah, sedih tak mampu naik KLCC ni. Hati kita ni, Makcik Mariam ada tonton ni. Minta Makcik Mariam belanja lah adik-adik kita naik KLCC. Kan okey. Aduh. Negak tak rasa naik KLCC. Kalau awak naik KLCC, awak rasa tinggi tak? Siapa awak tinggi sungguh? Awak ke KLCC? Lepas tu, kalau Tuhan duduk atas arah, tak siapa awak tinggi sungguh? Arah ke Tuhan? Lepas tu Tuhan rendah dia? Sudah. Tu sedap tu Imam Fakhruddin Ar-Razi bahas. Oi, tak payah saya baca. Payah dalam 3 ke 4. Nak mari berapa belah turun. Oh, dahsyat. Pada satu berapa kerah dah tu. Tapi gitulah. Nak orang cerdik ni cukup dengan satu contoh dia ni. Orang bodoh ni 1000 contoh tak payah lagi duduk bodoh situ. Tu pada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maka berlawanlah dengan firman-Nya Allah Taala laisa kamitslihi syai'un pada yang pertama. Mana pada yang pertama? Iaitu pada masalah Tuhan itu tidak berjiri. Dan berlawanan pula dengan firman-Nya Allah Taala wa huwal ghaniyyul hamid. Artinya dan ia Allah yang terkaya, yang lepas, tak berajak daripada tiap-tiap sesuatu. Tu. Ya, daripada tiap-tiap sesuatu. Dan yang dipujikan pada yang kedua. Kata Tuhan tu ghani. Tiba-tiba berajak ke arah pula dah. Tak ghani, tak kaya Tuhan kalau gitu. Nampak tak? Tu jadi kalau mu kata Tuhan duduk atas arah, pertama Tuhan berjiring. Yang kedua Tuhan berajak ke arah. Berlawan dengan ayat Quran laisa kamitslihi syai' wa huwal ghaniyyul hamid. Itu berlawan. Maka membawa kepada ternafi tauhid. Tuhan tidak sah lah. Kenapa ada dua koding gitu? Mana? Arah koding, Tuhan pun koding. Berbila koding, tak ada dua kudamat mustahil. Ataupun membawa Tuhan itu makhluk. Apa? Berjiring tadi. Makhluk. Hilang Tuhan, tak ada Tuhan. Nampak tak?
Tu maka membawa kepada ternafi tauhid yang sangat ditakuti akan dia akan ternafi tauhid itu oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan oleh puak Wahabi. Puak Wahabi pun takut juga. Sebab tu dia kata syirik. Kata ni. Kalau khabar dia dah hak mensyirik ke Tuhan. Dia dah hak menyengutu ke Tuhan. Kenapa? Kerana dia sendirilah. Etikad Tuhan duduk atas arah. Nah, mensyirik ke Tuhan mana? Ada dua koding. Sebab tu Khalid Basalamah dia tak berani kata arah makhluk. Wahabi Indo orang tanya, Arash ni khalik ke makhluk? Dia kata, saya tak berani kata. Gila tak berani kata. Maknanya syirik tu. Dia rusak dua salah satu. Kalau tidak khalik, makhluk. Tadi khalik, makhluk khalik. Dua tu. Tak? Langit khalik ke makhluk? Langit. Langit khalik ke makhluk? Makhluk. Betul Nah, matahari khalik ke makhluk? Apa dia makhluk ni? Benda kena jadilah. Tak? Tuhan khalik ke makhluk? Khalik. Tak tahu ni pun gerak benar. Boleh gerak tekak upih tekak bunuh lalu dah. Sehingga menegah mereka itu puak Wahabi akan bertawasul seperti yang terdahulu kenyataannya, yakni huraian menegah akan tawasul. Wahabi kan takut juga takut syirik ni. Jangan tawasul, jangan istighosah. Ini syirik. Padahal dia ada syirik. Ada. Tengok. Jalan ternafi tauhid. Kok mana boleh ternafi tauhid? Bermula jalan membawa kepada ternafi tauhid pada yang kedua, iaitu yang kedua tu apa? Tak lepas Tuhan daripada arash. Tuhan tak lepas dengan arah. Tuhan berhajat pada arash. Dengan sebab dia Tuhan tu duduk atasnya atas arah itu ialah zahir. Kerana apa? Kerana Tuhan yang Tuhan qadim. Tuhan tu qadimun. Dan ia Tuhan tu duduk atas arash. Maka tetaplah arash itu qadim juga. Betul? Maka jadi dua qadim. Berbilai qadim? Ta'addudul qudama. La ta'addadatil qudama. Maka jadi dua qadim. Berbilai qadim? Mana dua qadim? Iaitu yang qadim dua tu zat Tuhan dengan zat arash. Maka di manalah lagi tauhid? Tak ada tauhid lagi. Tentulah orang panggil zahir nyata ternafi tauhid. Kerana apa? Berbilai qadim. Tu mana dia etika ada dua zat yang qadim. Mana? Zat Tuhan pun qadim, zat arash pun qadim. Syirik tak? Syirik tu. Bermakna arash tu bukan makhluk. Tak ada siapa dia menjadi. Kenapa? Kerana Allah duduk atas tu. Allah tu qadim. Qadim. Maka duduk tu bila? Qadim juga sedia kala. Kalau gitu, arash tu qadim tak? Qadim. Tu. Jadi mana tauhid? Tak ada tauhid lah. Kerana zat arash itu lain daripada zat Tuhan. Bukan zat arah tu ialah zat Tuhan. Arah arash suku, Tuhan zat suku. Maka bila dia yakni arash tu qadim, maka bukan ia arash tu makhluk. Bukan makhluk lah. Kerana qadim tu tidak ada permulaan bagi ada. Tak ada permulaan bagi ada. Mana tidak ada yang mengada. Sebab tu Tuhan tu qadim. Tu maka bukan ia arash tu makhluk bagi Tuhan. Kemudian bila ternafi tauhid, maka datanglah kufur wal iyadzu billahi. Dan adalah ini perkara zahir, ini nyata, terang, jelas ia perkara. Dan jika tersembunyi, tersusuk di atas puak-puak yang mendakwa salaf pada masa ini sekalipun, tetap zahir juga. Tu cara-cara bodoh kita mikir pun ia sungguh. Baik tak? Tu. Lihatlah pada hasyiah yang tersebut, yang hasyiah kemarin tu. Hasyiah bagi Asma' wa Sifat karangan Imam Al-Baihaqi. Dari akhir muka surat 407 hingga ke muka surat 410 ada satu soalan, iaitu soalan apa beza dan faraq tu perbezaan juga antara mazhab musyabbihah dengan mazhab salaf pada mutasyabihat. Beza mana mazhab salaf dengan mazhab musyabbihah? Kita kena nyata sungguh. Takut kita kata musyabbihah tu salah, berat Salah sungguh lah.
Jawab soalan, adalah mazhab salaf itu menyucikan Tuhan daripada barang yang tak layak dengan dia dengan Tuhan, dan menyerahkan tujuan-tujuan, yakni makna murad. Tujuan-tujuan tu makna murad, makna maksud, makna murad, mutasyabihat itu kepada Allah Ta'ala. Adapun mazhab musyabbihah selalu makna terus pakai zahir-zahirnya ayat mutasyabihat beserta barang yang tak layak dengan Tuhan itu. Selalu lah. Yadullah, tangan Allah. Tuhan ada tangan. Tu selalu ke tu? Tuhan ada tangan. Nah, tangan Tuhan. Lagu mana? Seruah Tuhan. Lagu mana gitu. Maka janganlah sekali-kali puak kita jadi bodoh. Maka janganlah sekali-kali puak kita jadi bodoh ratik pada pernamakan semata-mata pakai zahir-zahir itu dengan nama serah. Tu orang panggil serah tu. Serah Abah Mung gitu. Tu bukan serah. Serah cara salah tu tafwi' ba'datan tanzih. Tanzih qabla tafwi'. Gitu. Ni isbat. Tu. Isbat qabla tafwi'. Isbat dulu baru tafwi'. Tak jadi tu. Lihatlah akhir hasyiah itu juga. Muka surat 400 ni. Ilah. Lihat pula ibarat tabyin kadzibil muftari bagi karangan Ibnu Asakir. Muka surat 27. Ibnu Asakir kata, Fas-salafu wal khalafu muttafiqani fi sarfil mutasyabihi an zahirihil muhimi littashbihi. Fal fariqul awwalu yaktafi bit ta'wilil ijmaliyyi wa yatawarra'u 'anil hawdi fi ta'yinil muradi. Wal fariqus tsani ittarra ila tatallubi dzalika daf'an litamwihatil musyabbih mimman la hazza lahum minal islami ghaira an ja'alu apa tu? Sana'a ke sanama? Sana'ahum. Sana'ahumul ardi sana'an samawiyan. Gitu. Macam berhala dia kata. Berhala atas langit. Maka artinya salaf dan khalaf itu ittifaq keduanya salah khalaf pada memalingkan ayat atau hadis yang mutasyabihat itu daripada zahirnya ayat Quran dan hadis mutasyabihat. Zahirnya ayat itu yang memberi waham, memberi sangka bagi menyerupai Allah Ta'ala itu. Maka puak yang pertama ini salaf, mencukupi ia puak yang pertama ini salaf dengan takwil ijmali juga cukup dah. Takwil ijmali cukup dah. Dan wara ia puak pertama ini salaf daripada mengarung tu nak terjun lebih dalam pada menentukan tujuan, yakni makna murad, makna maksud. Dan puak yang kedua yakni mazhabul khalaf, sangat berhajat ia puak kedua mazhabul khalaf kepada tuntu demikian itu, kepada tuntutan tu baca tuntutan, kepada tuntutan, yakni tuntutan demikian itu takwil tafsili. Kerana apa? Kerana demikian itu menentukan tujuan makna murad itulah tu orang panggil takwil tafsili. Kerana menolak bagi semabul kekeliruan puak musyabbihah itu, daripada mereka yang tidak ada habuan bagi mereka itu musyabbihah pada Islam, lain daripada menjadi mereka itu musyabbihah akan berhala mereka itu yang bangsa bumi itu akan berhala yang bangsa langit. Jadi puak-puak musyabbihah ni seolah-olahnya sembah berhala, apa tak? Tapi bukan berhala hak duduk di bumi di batu kih ni tak. Mana? Berhala yang terkhoyar sendiri duduk atas langit. Tu duduk bersela naik atas arah. Ia khoyar diri. Tuhan ni lagu mana ada tangan, ada kaki, gapo duduk bersela. Tu. Nah, cuma tu ialah orang panggil bezanya. Hak duduk batu kih tu nampak selalu. Dah duduk caca duduk cokok duduk bersela sana. Hafafak Wahabi musyabbihah ni tak nampak sini, tak nampak batu kih. Ni dah langit yang khoyar situ. Tu mana gitu. Maka dengan ibarat ini terang bagi kita bahawa sesalaf dengan huruf fa, dengan makna puak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
atau mereka yang alim pada masa tak sampai 500 tahun mula daripada masa Nabi itu, mereka itu mentakwil juga walau dengan ijmal pun. Kalau begitu tidak takwil dengan selalu, yakni terus pakai zahir-zahir mutasyabihat itu, tidak lainlah dengan puak salah dengan huruf ha. Salah, bukan salaf, salah. Nah, jadi kalau ada fok-fok Wahabi dengan kami salaf, kami manhaj salaf, jawab dia bukan salaf, manhaj salah. Dia kata ni, salah bil ha, bukan bil fa, bukan salaf. Nah, itulah puak musyabbihah yang mendakwa dirinya puak musyabbihah salah dengan huruf fa. Dia dakwa dia salaf. Kami salaf, salaf abahmu. Nah, mu salah, bukan salah. Maka janganlah anak-anak yang sudah berpegang agama Islam dengan sekuat-kuatnya itu buat contoh. Cota tu makna contoh. Dengan puak itu sama sekali jangan. Itu makna gitu. Jangan. Itu ni. Tu. Jangan. Jangan buat contoh puak tu. Mari pula anak-anak melihat ibarat al-fatawal hadisiyah tu bukan hadisah dak. Dia salah saja tu. Hadisiyah tambah ya belakang. Ya. Karangan siapa fatawal hadisiyah? Karangan bagi Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata Ibnu Hajar Al-Haytami? Annal muslimina qatibatan ajma'u ala istihalati tajassumi wal hululi wal istiqrari ala Allah Ta'ala. Wa ajma'u aidan ala istihalati iradatil haqiqati fima warada min zawahiril ayati wal akhbari mimma yuhimu zalika. Intaha muka surat 180. Artinya sungguhnya segala muslimin, kesemua mereka itu ijma', mereka itu orang Islam di atas ketiadaan berjisim Allah Ta'ala, dan tidak duduk dan tidak tetap atas Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala menetap, duduk, selo ke. Dan ijma' mereka itu muslimin juga di atas ketiadaan kehendak makna hakiki. Makna hakiki. Tangan makna hakiki ke apa? Anggota. Muka makna muka makna hakiki anggota. Kaki makna hakiki anggota tu. Bukan dikehendaki makna hakiki pada barang. Datang ia barang. Apa barang tersebut? Bayan. Daripada zahir-zahir bagi segala ayat-ayat dan hadis-hadis daripada barang, memberi waham ia barang. Akan demikian itu jisim, duduk tetap ilah intah. Dan pada muka yang lain berkata pula, innamal khilafu tu bukan khilaku dah. Innamal khilafu bainas salafi wal khalafi fit ta'wil at-tafsili fasalafu yurajjihuna awlawiyatal imsaki. Itu bukan imsali dah, imsaki anhu li'adami ihtiyajihim ilaihi li salahi zamanihim, wal khalafu yurajjihuna awlawiyatahu bal wujubal khawdi fihi. Khawdi ke khawfi Nah, khawd bukan khawdi, haudi. Bal wujubal haudi. Haudi bukan khawdi. Kalau nak kata kena kata khawfi. Nah, tapi tak kena. Bal wujubal haudi fihi. Lifa sidi tu bukan lifadi dak. Lifa sidi zamanihim wa kasrati mubtadi'atihi wa quwwati syaukatihim wa tamwihi syubhihim. Itu intaha muka surat 108. Artinya sungguhnya berselisih, berkhilaf antara salah dengan khalaf itu pada takwil tafsili jua. Maka salaf mengkuat mereka itu akan aulanya menahan diri daripada takwil tafsili. Kerana apa tu? Daripada diri dia mentakwilkan makna-makna murad ini takwil tafsili, kerana ketiadaan berhajat mereka itu salaf kepada takwil tafsili. Kerana apa tak berhajat? Kerana elok masa mereka itu masa yang zaman yang bagus, nah, salahiz zaman, nah, tu zaman yang baik, zaman yang cemerlang. Tu dan khalaf pula mengkuat
merajih mengkuat mereka itu khalaf akan aulanya takwil tafsili. Bahkan bukan aula saja, bahkan wajib mengarung. Itu kata Haudi tadi, wajib mengarung kepada takwil tafsili. Kerana apa? Kerana rosak masa mereka itu, rosak zaman mereka tu zaman banyak pokok sesat dan banyak bid'ah dan kuat kuasaan mereka itu ahlul bid'ah dan mengarut segala syubhat mereka itu ahlul bid'ah. Intaha. Maka dengan 3 ibarat yang kemudian itu pun cukup dah kita buat saksi kata puak salaf. Yang sebenarnya salaf yang muqabil bagi khalaf itu ialah muqabil yang bertentangan. Tu yang bertentangan. Yang muqabil bagi khalaf itu ialah mereka yang takwil ijmali. Dahulu ini sebelum lepas itulah baru serah. Lepas itulah mana? Lepas takwil ijmali itulah baru serah tujuan, yakni makna-makna murad, makna-makna masuk kepada Allah. Adapun puak yang selalu pakai zahir-zahir, baca puak dah. Adapun yang yakni puak yang selalu pakai zahir-zahir itu, yang terus pakai zahir, selalu makna terus pakai zahir-zahir ayat mutasyabihat itu, maka bukannya yang yakni puak salaf, hanya musyabbihah atau mujassimah. Anak-anak mesti masing-masing menjagakan diri, jangan beri semabur, jangan beri tukar, keliru ulama salaf dengan puak musyabbihah dan mujassimah. Seperti beberapa banyak jatuh yang berlaku pada masa ini, pada zaman Tok Diskeh. Dan kita ni lebih pada banyak lah. Mun tahu banyak tak banyak, membuka peh Wahabi. Mun tahu lah. Buka peh Wahabi, tengok orang komen. Denyuk otak rasa. Sebab apa gitu jadi? Sebab Allah ngaji-ngaji pondok seperti Khidir, seperti Hamdi, pergi jual ikut tepi jalan gitu. Lepas tu, yalah, fuak-fuak wahizan duduk mengajar atas sejik surah apa semua. Tu. Jangan sekali, biar naik semangat sikit. Mari kita perhati satu hadis yang diriwayatkan. Bukan sekat orang panggil hak ngaji macam Khidir dengan Hamdi. Ni hak halus-halus paimeh kecil ke apa ni. Tak ada matlamat ngaji, tak ada matlamat pening ngaji gapo, tak tahu. Dia tahunya kalau masa ngaji demel, masa habis ngaji dia segar naik basikal gatih. Ni. Tu dia tak ada matlamat ke depan gapo tujuan aku ngaji pondok, dia tak ada. Tak ada tujuan. Sebab tu dia malah ngaji, malah ngapa, malah masuk kelas. Ustaz Khidir buat kelas apa dia tak cekak, dia lepas ni dia buat demel-demel, buat sakit otak. Bukan sungguh nak faham kitab, nak boleh baca kitab. Sebab apa aku ni pelapis, ulama pelapis esok. Tutup guru tua-tua, kau tak ada siapa nak ganti. Tak ada gitu. Dia retinya nak makan, nak berak, nak tidur, nak main basikal. Kona gitu lah. Bangun tidur semua sakit, tidur bangun berak kecing gitu lah. Mari kita perhati satu hadis yang diriwayatkan dia satu hadis oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiri fayaqulu man yad'uni fa'astajib lahu man yas'aluni fa'u'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Artinya hadis sabda Nabi kata ni, turun Allah azza wa jalla pada tiap-tiap malam kepada langit dunia ketika tinggal sulus hanya 1/3 malam yang akhir. Ni hak dalam radio Aiking kata malam Lailatul Qadar tak ada lebih apa pun. Kenapa? Malam Lailatul Qadar tu malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia kata gitu. Hak lebih tiap-tiap malam lebih apa? Tiap-tiap malam Tuhan sendiri tu. Malam Qadar, Lailatul Qadar tu, malam Qadar tu. Malaikat je turun ya. Gila menata. Boleh masuk Aiking, celaka sungguh. Ngajar nahu tu. Gila. Orang ngaji nahu faham di Pak Khidir. Buat apa?
kerja kedai makan, jual sambal tepi jalan tu ni. Habis-habis terik berhenti dah ustaz, tak nak jagung dalam rumah. Tak nak pisau. Tu berat tu. Berat tu duk lelak kau orang tahi-tahi tu. Tu berat lagu ni berat. Maka berkata ia Tuhan, bermula mereka yang berdoa akan daku, maka berkenan aku baginya mereka. Bermula mereka yang minta ia mereka akan daku, maka memberi aku akannya. Akan minta yang mana-mana mereka yang minta ampun ia mereka akan daku, maka ampun aku baginya bagi mereka. Tengok. Maka zahir hadis itu, zahir. Baca zahir tadi Allah Ta'ala ada turun ke langit dunia tiap-tiap malam. Bila? Masa sulus, masa 1/3 yang akhir malam. Maka pada hadis ini, dan umpama hadis ni pun banyak lagi lah, berlaku seperti pada ayat mutasyabihat, juga pada tafsir dan takwil. Tak boleh pakai zahir jangan. Tak boleh pakai zahir gitu jangan. Tuhan turun. Pamalan ni sebut bumi malam sekaligus Kalau kata Suluh ni baru di Selangor. Melaka tak suluh lagi. Negeri Sembilan tak suluh lagi. Habis suluh malam di Selangor, baru masuk suluh malam di Negeri Sembilan. Tak naik-naik dah tu pakai sterik. Siapa mana tak tahu tu. Suluh. Tak naik-naik. Turun nak main gitu. Kalau gitu tak turun panggil. Gapo? Tu menjelajah. Berat mu pakai zahir gini apa kerah lah agama kita. Tengok. Bahkan pada hadis ni ditanyakan akan Imam Malik sendiri, daripada dikehendaki dengan turun Allah Ta'ala itu. Orang tanya Imam Malik, apa makna yang zilu tu? Nuzul apa tu? Allah yanzilu Rabbuna, yanzilullah. Ma makna nuzul? Orang tanya Imam Malik. Maka jawab ia Imam Malik, huwa nuzul tu apa? Nuzulu rahmatin, la nuzulu naklatin. Itu artinya ialah turun rahmat Allah, bukan turun makna berpindah dari atas ke bawah. Tu. Yanzilu Rabbuna ay yanzilu rahmatu Rabbina, turun oleh rahmat bagi Tuhan kita. Ay rahmatun khassah, rahmat khusus. Orang bangun semaya tahajud dia berasalah rahmat ni. Kalau hak subuh kejut tak berasa rahmat ni. Itu. Apa lagi tak bangun terus subuh. Kerana apa? Kerana turun macam itu, mana? Turun berpindah daripada atas ke bawah tu ialah kelakuan jirim dan jisim. Dan padahal Tuhan bagi kita muslimin dan muslimat, bukannya Tuhan tu jirim dan jisim. Maka tak boleh nak kata Tuhan tu turun, zat Tuhan tu tak boleh. Zat Tuhan bukan jirim jisim. Tuhan kita, kalau Tuhan mu jirim jisim tak ada beza mu dengan Hindu hak sembah berhala di Batu Keh tu. Cuma dia jisim hak nampak depan mata, mu jisim hak khayal di atas langit sana. Gitulah. Anak-anak yang dikasihi, adalah setengah daripada puak Jahmiyah. Nak baca tak bawah tu? Tak payah baca, tak apa. Anak-anak yang dikasihi adalah puak Jahmiyah itu pun boleh jadi timbul dan mengebok akhir zaman kalau puak kita tak berakhir mengaji ilmu usuluddin. Tu yang ayat-ayat tak ada apa. Berkata ia Jahmiyah, Allah Ta'ala itu memenuhi tiap-tiap makan, yang ni tiap-tiap tempat. Dan tempat, tu atas tafsir tu. Dan perdalil ia Jahmiyah dengan firmannya Jahmiyah. Dengan firmannya Allah Ta'ala. Gitu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya firman Allah Ta'ala, dan ia Allah Tuhan itu ada, ia Allah serta kamu di mana saja kamu ada. Tuhan tu bertepak di mana-mana. Di mana-mana ada Tuhan. Sini. Semua ada Tuhan. Tu berat tu. Maka adalah ayat ini pun seperti beberapa ayat mutasyabihat yang lain. Kita nak itu. Daripada segala ayat mutasyabihat itu, iaitu beserta dengan ilmu, iaitu ma'iyah wa huwa ma'akum. Ma'iyah tu apa makna ma'iyah situ?
ma'iyati bi'ilmi, gitu. Ma'iyatun bil ilmi, gitu. Iaitu berserta dengan ilmunya Allah. Bukan berserta dengan zat, bukan. Atau bukan berserta atau bukan berserta dengan zatnya Allah. Ma'iyah situ ma'iyah bil ilmi. Di mana saja kita berada, Allah tahu belaka. Gitu. Baik tak? Ya. Gitu. Mana ni? Dan serahkan pengetahuannya berserta tu ayat ma'akum ma'a tu kepada Allah Ta'ala. Kalaulah tidak dikirakan begitu, maka kalaulah kita tidak takwil kata berserta tu dengan serta ilmu ke gapo, maka berlawanlah dengan firman-Nya Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Pula dan berlawannya pula dengan firman-Nya Allah Ta'ala, inni ma'akum li'an aqamtumus salata wa ataitumuz zakata. Artinya sungguhnya aku, kata Allah, beserta kamu jika mendiri kamu akan sembahyang dan memberi kamu akan zakat. Tu ayat tu Tuhan kata duduk atas arah. Ayat ni Tuhan kata duduk mana-mana saja kita ada, Tuhan duduk. Ayat ni pula kata aku kalau mu semaya bawa kada, kalau mu zakat bawa ada. Oh mana so Tuhan ni? Nah. Berlawan ni. Nah, tu tengok. Jadi berlawanan itu zahir, iaitu ketika mana duduk atas arah seperti sangka mujassimah itu, dan ketika mana memenuhi segala tempat seperti Jahmiyah itu, dan ketika mana bersekali dengan orang sembahyang dan memberi zakat. Tu tengok. Tu lebih tambahan pula, ini lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi tambahan pula, orang sembahyang itu banyak, bukan seorang, dan bukan mesti berhubung tempat-tempat sembahyang mereka itu. Masjid ni dengan surah masjid depan tu ada sekali. Ada masjid sekali bakal masjid itu. Dah masjid surah lain-lain. Nah, tengok. Maka pasal inilah berkata di dalam tafsir Jalalain, dan lainnya lain daripada tafsir Jalalain, berserta tu dengan makna apa? Dengan makna menolong. Itu ma'iyah tu ma'iyah tu apa makna? Dengan makna ma'unatun. Itu ini ma'akum la in aqamtumus salata. Tu ma'a pada kata ayat ini ma'akum la in aqamtumus salat tu. Nah, ma'a situ ma'iyah pada kata ini ma'akum tu ma'a apa makna? Ma'iyah apa makna? Nah, ma'iyah Bimakna apa? Bimakna apa? Duk italah kau orang lain. Tu tengok. Apa sangat gong ya. Nah. Ma'iyah bimakna ma'unah. Nah. Pertolongan, menolong. Habis itu. Pendeknya kesimpulannya, anak-anak jangan tinggal sama sekali lah kitab ulama tafsir bagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah selamatlah anak-anak. Habis itu. Selah dah lagi. Selah dah. Sikit lagi dah. Kita nak uji siapa? Tu buka surat 27. Mari anak-anak perhati perkataan Imam Baihaqi di dalam kitabnya Imam Baihaqi yang bernama I'tiqad ala mazhabi ahli sunnati wal jamaah. Akhir sekali katanya Imam Baihaqi, wa fil jumlati yajibu an ya'lama anna istiwa Allahi ta'ala subhanahu wa ta'ala, bukan ta'ala ni, laisa bistiwa'i i'tidalin an i'wijajin wala istiqrarin fi makanin wala mumassatin li syai'in an khalqihi lakinnahu mustawin ala arshihi kama akhbarahu bila kaifin bila ainin ba'iin an bila ainin ba'iun an jami'i khalqihi wa anna ityanahu laisa bi ityanin min makanin ila makanin wa anna maji'ahu laisa bi harkatin wa anna nuzulahu laisa bi naqlatin wa anna nafsahu laisa bi jismin
wa anna wajhahu laisa bisuratin wa anna yadahu laisa bijarihatin wa anna 'ainahu laysat bihadaqatin wa inna ma hadhihi awsafu jaa biha at-tawqifu faqulna biha wa nafyuna anha takyifa. Hai diskok tu faqad qala laisa kamislihi syai'un. Ittifaq lebih kurang dekat ijma'. Ya, ittifaq ni kalau dalam fiqh 4 mazhab nah. Tapi kalau dalam usul ni sepakat antara Asy'ariyah Maturidiyah lah. Itu makna ijma'. Ittifaq. Kalau ijma' ni kalau bab fiqh semua mazhab. Tak kira mazhab Sufyan Ats-Tsauri ke mazhab Abu Daud Zahiri ke semua. Tu. Kalau ijma' dalam usuluddin ni habis Mu'tazilah ke apa semua ijma'. Itu panggil ijma'. Ada lagi dah masalah dia tu. Oh sakit kepala Faqad qala laisa kamislihi syai'un wa qala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Dan pada dan pada ijmal, wa fi jumlati, yakni pada kesimpulan secara jumlahnya, wajib oleh bahawa tahu kan akan tertinggi Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan tertinggi betul perdirian daripada cekok belok. Dia kira cekok belok cekok belok bukan, dan bukan cekok belok ni maknanya ni lah. Cekok belok tu betul pendirian maknanya. Bangun caca cekok belok. Dan bukan tetap pada tempat, dan bukan menyentuh bagi sesuatu daripada makhluknya, tetapinya yang tertinggi atas arasy, yakni tetapinya Allah tu yang tertinggi atas arasnya, seperti barang yang seperti ayat yang dikhabarkan dia ayat, dia barang dengan tidak berkaifiat, dengan tidak bertempat, yang jauh dari sekalian makhluknya, dan sungguhnya datangnya bukanlah datang dari satu tempat kepada satu tempat, dan sungguhnya datangnya Allah bukan bergerak dan bukan diam, dan sungguhnya turunnya Allah bukan berpindah dan beralih, dan sungguhnya dirinya bukan ia Allah jisim, dan sungguhnya mukanya bukan ia rupa, dan tangannya bukan ia anggota, dan matanya bukan ia biji mata, bukan bahawasanya ini perkara ialah mana ni hanya saja tu dah. Buang bukan tu, buang bukan. Dan matanya Allah bukan ia biji mata, berarti situ koma. Buat likum bukan tu tak ada tu kalau tengok ibarat Arab tu. Wa innama hadhihi awsafu jaa bihat tawqifu, gitu je. Hanya sanya gitu. Buat bukan tu. Bahawasanya ini hanya sanya ini perkara ialah segala sifat yang datang dengan dia, dengan sifat oleh terhenti tawakuf. Sebab itulah kalau kira Imam Abu Hasan Asy'ari, sifat ma'ani ni bukan tu je, ada lagi mana wajhun ayun itu tu yadun aida apa ya tu apa? Sifat ma'ani Allah. Muka sifat ma'ani Allah. Itu. Wajhun sifat ma'ani Allah. Bukan anggota tak? Sifat ma'ani. Itu. Dipanggil ayat-ayat tu diisbat dengan sifat-sifat ma'ani. Bukan jawarih. Dah. Dan berkata kita dengan dia. Kita duk baca, kita duk sebut. Dan menafi kita daripada ayat-ayat mutasyabihat tu akan berkaifiat. Sungguhnya berfirmannya Allah Ta'ala laisa kamislihi syai', dan firmannya Allah Ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad,
Artinya tidak ada baginya Allah seorang yang kufu, yang setanding dan menyamai. Intaha, muka surat 44. Dan kemudian daripada perkataan itu Syekh Baihaqi cerita perkataan Sufyan bin Uyainah. Dia kata mana? Kullu ma wasafallah min nafsihi fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu wasukutu alaihi. Artinya tiap-tiap barang yang mensifatlah oleh Allah Ta'ala. Kullu ma wasafallahu fihu min nafsihi, gitu. Mensifatlah oleh Allah Ta'ala daripada dirinya Allah pada kitabnya. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dia begitu begini. Maka tafsirnya ayat sifat-sifat itu ialah bacanya. Yani qiraatuha tafsiruha, tilawatuha tafsiruha, gitu. Dan diam daripadanya. Tak suruh bahas panjang. Tu cara salah tu gitu. Sebab tu Imam Abu Hasan Asy'ari pun dalam kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah tu dia bawa tariqah salaf. Mana? Iaitu mengisbatkan semua tadi tu sifat-sifat Allah Ta'ala. Dah faham tak? Sifat-sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Faham tak? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, wajhun, ainun. Tu. Yadun. Tu. Apa yad? Sifat Allah Ta'ala. Bukan anggota, faham tak? Sifat tu lain, anggota lain. Ya anggota boleh cerah tak daripada badan? Boleh? Tak boleh deh? Kat tak boleh? Berat pun kalau tak boleh. Bodoh tu hidup surat tangan bercuri. Tu. Ya sifat tak boleh deh. Tak boleh bercerah sangat. Tu lain tu. Faham tak? Lepas tu tafsir kan? Qiraatuha tafsiruha. Dan berkata Syekh, wa innama arada bihi wallahu a'lamu fima tafsiruhu yuaddi ila takyifin wa takyifuhu yaqtadi tashbihan lahu bi khalqihi fi awsafil hadathi. Artinya dah bahawasanya kehendak ia, yakni Sufyan bin Uyainah, dengan apa? Dengan kata wasukutu alaihi itu, wallahu a'lam. Itu Allah lah yang maha mengetahui. Pada barang yang bermula tafsirnya membawa ia barang kepada jadi kaifiat, dan mula mengkaifiatnya menghendaki ia akan menyerupa baginya bagi Allah dengan makhluknya pada sifat-sifat baru. Intah. Jadi kalau kita pergi tafsir juga, pergi masuk cakap juga, pergi hurai juga, itu mula nak mentakif, mula nak mengkaifiat ke. Muka Tuhan lagu mana muka Tuhan? Tu mula tu. Mula nak letak kaifiat tu. Comel muka macam mong, siap lah. Tu biji mata tu, siap lah. Jangan. Kalau kita nak pakai salaf, mata tu sifat Allah Ta'ala, bukan anggota tubuh badan. Tangan tu sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani, bukan anggota tubuh badan. Allah bukan berjisim berjiri. Lagu mana apa makna tangan, serah pada Allah, Allah yang tahu. Anggota tu ada, bukan Allah, bukan berjisim jiri. Gitu. Masuk cakap lagi, itu mula nak mengkaifiat ke orang panggil ayat-ayat mutasyabihat. Habis itu anak-anak yang dikasihi, dengan ibarat yang akhir ini dapat kita faham dan renti bahawa tempat ayat Quran yang tidak boleh ditafsirkan itu ialah jarang-jarang saja. Iaitu tempat yang tidak boleh ditafsir jarang-jarang itu pada tempat yang membawa kepada menyerupai Allah dengan makhluknya. Wallahu a'lam. Begitu situ dululah. Esok kita sambung sikit lagi. InsyaAllah hari Ahad boleh khatam kot. Hari Ahad, hari Senin deh. Hari Senin boleh khatam lah. Ada 2 lah, ada 3 lah lagi. Saya tak cakap dah rasa tak. Tak pergi habis Allah. Kepala berdenyut-denyut rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.